Didik TV KPM. Okey, untuk segmen ni kita nak kenal istilah-istilah optik. Okey, dan penerangan dia. Okey, bila kita buat gambar rajah sinar cahaya tadi, kita akan gunakanlah istilah-istilah optik ni pada gambar rajah tersebut. Kena labelkan. Okey, so kita boleh tengok istilah optik yang pertama tu, kalau Irfan boleh nampak, pusat optik kita akan labelkan dengan O. Okey, pusat optik ni titik pada pusat kanta. Okey, dan yang kedua ialah paksi utama, iaitu garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus. Okey. Yang ketiga istilah dia ialah paksi kanta. Ni paksi kanta ni yang kita lukis garis lurus menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Kalau paksi utama tu melintang, maksudnya paksi kanta tu dia menegaklah. Dia berserenjang kan, macam Ultraman tu kan. Okey. Okey. Dan titik fokus kita labelkan dengan F besar. Okey, bagi kanta cembung, titik fokus ialah titik di mana titik pada paksi utama di mana semua sinar cahaya selari tu bertumpu selepas melalui kanta. Okey, dan yang seterusnya ialah panjang fokus, kita labelkan dengan F kecil. Ni ramai murid-murid tertukar ni Irfan. Lah cikgu, Sebab ada ada F kan? F besar, ada F kecil kan. Okey, F besar tadi titik fokus. Manakala F kecil tu adalah panjang fokus. Panjang fokus tu jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Okey, jarak objek kita labelkan dengan U, iaitu jarak antara objek dengan pusat optik. Dan last sekali ialah, yang terakhir ialah jarak imej, kita labelkan dengan V. Jarak imej ialah jarak antara imej dengan pusat optik. Mungkin kalau lihat pada definisi macam ni, murid-murid tak dapat faham lagi. Betul. Kan. Jadi kita ada biasanya gambar rajah juga. kita kena lihat dengan gambar rajah. Okey, yang ni yang cikgu cakapkan, pusat optik dia berada di tengah-tengah kanta. Di tengah. Okey. Dan tu adalah paksi utama. Paksi utama. Ni adalah paksi kanta. Okey, yang paksi kanta tu adalah garis lurus di tengah-tengah kanta. Okey, objek. Ni objek. Okey, dan kita ada imej yang terbentuk di hadapan kanta. U kita labelkan sebagai jarak objek, jarak antara objek dengan pusat optik. Manakala V pula adalah jarak imej, jarak di antara imej dengan pusat optik. Ni panjang fokus, F kecil. Okey, panjang fokus. Ada dua lah panjang fokus. Yang kita tengah lihat sekarang ni adalah kanta cembung kan? Yang kita sedang lihat sekarang ni adalah kanta cembung. Cikgu ambil contoh kanta cembung. Okey, ni kanta cembung. Ni F besar ni adalah titik fokus. Titik fokus. Yang dua F ni adalah dua kalilah titik fokus. Maksudnya lebih jauh lah. Okey. Ini. Okey, seterusnya. Okey, itu titik fokus. Okey. Ini sama. Okey, menentukan panjang fokus bagi suatu kanta tadi. Samalah cikgu dah tunjuk contoh yang gambar rajah sinar untuk kanta cembung. Baik. Kita lihat yang kedua ni untuk kanta cekung. Silakan. Okey, kita lihat yang kedua sama juga, cuma imej bagi kanta cekung dia terbentuk di hadapan kanta. Di hadapan kanta. Terkejut cikgu. Tiba-tiba dia ada kan. Okay. Cikgu tekan dia bulat kan? Sebab cikgu tekan patutnya dia dah bulat kan. Okey. Di belakang di imej di situ berbanding dengan kanta cembung tadi. Okey, kanta cembung dia berada di belakang kanta. Betul. Okey. Okey, ada soalan ke Irfan nak tanya? Setakat ini tak ada cikgu. Setakat ini tak ada. Okey, cikgu teruskan. Silakan. Okey. Imej-imej, ciri-ciri imej yang terbentuk untuk kanta cembung dia berbeza. Dia berbeza untuk objek jauh dan juga objek dekat. Okey, yang kita sedang lihat di skrin sekarang ni adalah untuk objek jauh. Objek jauh tu apabila objek tersebut berada macam yang pertama ni lebih jauh daripada 2F. Irfan boleh nampak titik 2F tu? Nampak cikgu? Okey, maksudnya objek tu berada di depan lagi. Okey, jadi imejnya ciri-ciri imej yang akan terbentuk ialah nyata, songsang dan dikecilkan. Songsang tu maksudnya terbalik. Kalau songsang sisi maksudnya dari kiri ke kanan. Kalau songsang saja ni maksudnya atas bawah lah. Atas bawah terbalik. Okey, terbalik. Okey, sama juga dengan objek jika berada pada 2F. Okey, kalau yang pertama tadi objek berada lebih jauh dari 2F. Sekarang objek tersebut berada pada 2F. Okey, imej yang terbentuk juga ialah nyata, songsang,
tapi sama saiz dengan objek. Okey, sebab objek itu berada betul-betul sama dengan titik 2F tu. Sama dengan titik 2F. Jadi sama saiz dengan objek. Okey, yang ketiga pula objek di antara F dengan 2F. Okey? Imej lebih jauh. Imej yang terbentuk ialah nyata, songsang dan akan dibesarkan. Okey, untuk kanta cembung ni, yang ni lah yang kita guna untuk aplikasi kanta pembesar. Maknanya kita letakkan objek di antara 2F dan F, cikgu Ya. Di antara 2F dan F, dan kita akan nampak objek tu lebih nyata dan dibesarkan. Baik. Okey, seterusnya ni untuk yang jika objek tu dekat. Okey. Okey, objek berada pada maafkan cikgu tadi. Yang pertama yang ni yang sebenarnya yang cikgu nak sebut tadi, yang digunakan sebagai kanta pembesar tadi, yang objek di antara F objek dengan pusat optik. F dengan pusat optik. Baik, baik. Okey, yang ni sekiranya kedudukan objek dekat, imej yang terbentuk akan berbentuk, ciri-ciri dia ialah maya, tegak dan juga dibesarkan. Okey, untuk dua-dua. Tak kiralah sekiranya objek tu berada pada F ataupun kurang daripada F. Okey. Ini ciri-ciri imej oleh kanta cembung. Kita ada berbezalah kan untuk objek dekat dan objek jauh. Okey. Yang ni pula kita nak tengok untuk ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cekung pula. Okey, kanta cekung ni dia lagi senang, tidak susah seperti kanta cembung kan. Ada objek jauh lain, objek dekat lain kan. Kanta cekung sama je. Oh, sama je, cikgu? Sama je. Semua imej dia adalah maya, tegak dan dikecilkan. Tak kira objek tu berada Letakkan di di mana. mana. Okey, dia lagi maksudnya lebih senang lah. Okey, murid-murid lebih senang ingat lah. Okey. Okey, ni ciri-ciri imej oleh kanta cembung tadi. Okey, tak kiralah objek tu berada di mana, tapi dia memang imej yang terbentuk ialah maya, tegak dan saiznya lebih kecil daripada objek. Okey, ingat itu untuk kanta cengkung. Maya, tegak dan saiznya adalah lebih kecil berbanding objek. Berbanding objek. Okey. Okey. Itu ada soalan tak Ifan nak tanya cikgu? Kod ada yang tidak faham? Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit dari segi maksud ciri itu. Ciri-ciri visual adalah maya, cikgu. Okey, maya ni maksudnya dia tidak terbentuk pada skrin. Okey. Maya tu maksudnya objek tersebut tidak terbentuk pada skrin. Itu dikatakan maya. Kalau objek tu terbentuk pada skrin, objek tu dikatakan sahih. Objek sahih. Tapi sahih, kalau objek nyata. tak terbentuk, dia akan jadi bentuk maya. Ya, betul. Imej maya. Okey, imej maya ni biasanya dia lebih untuk kata cekung lah. Okey, baik. Nampaknya kita dah pun fahami antara dua kanta tersebut. Yang pertama kita ada kanta cembung, yang kedua kita telah pelajari mengenai kanta cekung. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit cara untuk kita mengingat, cara untuk kita ingat perbezaan yang ketara antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, sebab ramai yang tertukar. Okey, murid-murid ni dia tertukar dari segi bentuk. Dari segi bentuk, dia tertukar. Mana satu kanta cembung, mana satu kanta cekung. Okey, satu lagi dia tertukar juga sifat. Kanta cembung tu dikatakan menumpu. Kita tengok pada sebutan lah. Kanta cembung. Macam bertembung. Cembung, bertembung. Jadi dia punya titik fokus tu bertembung. Jadi dia bersifat menumpu. Itu cara mudahlah untuk murid-murid ingat. Kalau kanta cekung tu dia macam mencapah. Kita ingat dia, kata cekung mencapah sinar dia. Kalau kata cembung bertembung, maksudnya dia menumpu. Baik. Didik TV KPM